Assalamualaikum. Okey, saya Siti Noraniza binti Abu Bakar. Nombor matriks J6414 daripada Bachelor Science Pembangunan Sumber Manusia semester 2 tahun 2023. Baiklah, di sini saya ingin membuat pembentangan tugasan SCL individu berkenaan ulasan ataupun atau ulasan berkenaan dengan keratan akhbar berkenaan isu semasa. Okey, di sini saya mengambil tajuk berkenaan dengan tanggungjawab sosial. Baiklah, seterusnya, okey, di sini kita boleh lihat saya ambil petikan keratan akhbar daripada Esra Awani, okey, yang bertajuk peralihan ke endemik, masyarakat perlu ada rasa tanggungjawab sosial menurut pakar. Okay, seperti yang kita sedia maklum, Malaysia, negara kita sekarang baru saja melepasi fasa kritikal jangkitan penyakit COVID-19. Okay. Umum tahu bahawa penyakit ini bukanlah sesuatu yang boleh dipandang remeh, dan disebabkan itu kerajaan telah menetapkan beberapa peraturan SOP demi untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan dan juga kesihatan rakyat di Malaysia. Okay. So, memandangkan fasa pandemik yang kritikal, kita telah melalui fasa tersebut, Alhamdulillah. Jadi baru-baru ini Perdana Menteri telah mengumumkan hasrat untuk mengakhiri fasa pandemik dan beralih kepada fasa endemik. Okay. Fasa endemik, adakah kita bersedia? Okey, so di sini persoalan kita, okey, berkenaan peralihan ke fasa endemik. Okey, adakah kita bersedia, masyarakat terutamanya bersedia dengan norma baharu, hidup bersama dengan orang kata penyakit COVID-19 yang orang kata agak susah untuk kita memerangi penyakit ni sebab dia bermutasi, sentiasa bermutasi. Okey. Dan kedua ialah kesedaran awam tentang usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19. Ialah jika kita tidak mengambil langkah berjaga-jaga sambil lewa, okey, mungkin kita akan berhadapan semula dengan fasa pandemik di mana kita waktu itu terlalu banyak kes kematian, terlalu banyak kes jangkitan, kan, yang mengorbankan banyak nyawa. Tak kira umur, yang tua, yang muda, kanak-kanak. Okey. So, seterusnya ialah adakah tanggungjawab sosial terhadap orang lain dan ahli keluarga serta komuniti itu ada bila kita beralih dengan endemik? Adakah perasaan itu wujud atau kita masih dalam takut yang sama, mementingkan diri, paranoid, tak peduli dengan keadaan sekeliling? Kemudian bersediakah kita apabila beralih ke fasa endemik ini, bagaimana dengan golongan yang berisiko seperti warga emas, kanak-kanak dan juga pesakit komorbid. Okay. Itu antara persoalannya lah. Okey, yang ini ialah seterusnya adalah golongan-golongan yang perlu diberi perhatian dan dijaga kebajikannya semasa peralihan ke fasa endemik. Okay, seperti yang saya maklumkan tadi, golongan-golongan seperti kanak-kanak, bayi yang mempunyai masalah kesihatan dan tidak boleh divaksinasi. Keduanya ialah golongan warga emas. Seperti yang kita tahu, warga emas, mereka mempunyai tahap imunisasi yang semakin berkurang. Manakala kanak-kanak pula dalam fasa imunisasi mereka sedang berkembang. Okay, belum sepenuhnya kuat. Dan ketiga ialah golongan pesakit tak kira umur tetapi yang menghidap penyakit komorbid, penyakit yang berisiko tinggi.
Okay, penyakit jantung, buah pinggang, paru-paru dan macam-macam lagi. Okay. So golongan ini yang perlu kita ambil perhatian. Okay. Kemudian, antara punca isu tanggungjawab sosial di kalangan masyarakat kita. Ini agak membimbangkan jika ia berterusan. Okey, impak ataupun kesan daripada fasa pandemik yang kita hadapi sebelum ini, di mana kita terpaksa berkurung di dalam rumah, terpaksa menjaga kebersihan 3 ke 4 kali ganda daripada kebiasaan. Okay? Dan kita terpaksa berhadapan dengan orang kata terpaksa patuh dengan peraturan SOP yang ketat yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga pengamal perubatan yang bertauliah. Okay, seperti KKM lah. Okay. So disebabkan itu perasaan yang kita dah mungkin masa tu ada segelintir masyarakat mungkin agak paranoid, prejudis dengan COVID-19. Okay. Dan saya rasa masih mungkin walaupun fasa pandemik telah orang kata tengah reda pun masih ada segelintir masyarakat yang masih mengamalkan SOP, mengamalkan peraturan, mengamalkan orang kata penjagaan kebersihan diri yang di tahap yang lebih tinggi sama seperti masa kita mula-mula menghadapi COVID-19. Okey, antara isu punca tanggungjawab sosial yang semakin kurang ataupun mungkin kurang di kalangan masyarakat kita, terutama selepas fasa pandemik. Pertama sekali ialah kurang pendedahan. Maksud di sini ialah kurang pendedahan ialah maklumat. Okey, maklumat berkenaan maklumat berkenaan penyakit COVID-19 tu sendiri. Ialah COVID-19 sentiasa bermutasi yang kita tahu. Okey, walaupun kita ada vaksin, okey, tapi tak semua yang menerima vaksin. Terutamanya kanak-kanak dan juga warga emas, kan? So, golongan-golongan ini perlu diberi pendedahan yang khusus bagaimana cara untuk menjaga diri, menjaga kebersihan, disiplin diri agar mereka tahu apa itu COVID-19 dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Okey, ini di pihak kerajaan ataupun di pihak bahagian Kementerian Kesihatan sendiri mungkin perlu beri lebih pendedahan kepada masyarakat supaya tak panik, kan, supaya lebih memahami nature penyakit itu sendiri. Okay, yang keduanya ialah penguatkuasaan perundangan dan peraturan. Okey, di sini kita dapat lihat walaupun kerajaan dan juga pihak KKM berusaha sedaya upaya memperketatkan, menguatkuasakan undang-undang, peraturan dan menyebabkan SOP yang ketat demi untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat. Tapi kita masih ada segelintir masyarakat kita yang mengabaikan, tidak peduli dengan penguatkuasaan undang-undang dan juga peraturan. Kerana apa? Itu disebabkan yang nombor 3, iaitu kerana pentingkan diri sendiri. Ada masyarakat yang macam ni, pentingkan diri sendiri, tak peduli orang lain macam mana, kan? Yang penting dia selamat, kan? Yang penting dia sihat, tanpa memikirkan orang lain. Dan dia rasa mungkin kenapa dia perlu ambil tahu orang lain, kan? Itu pentingkan diri. Dan keempat dan seterusnya ialah paranoid dan prejudis terhadap orang sekeliling, terhadap penyakit itu sendiri. Okey. Ini sikap yang ada bagusnya tapi ada juga yang tak bagusnya jika berlebihan. Okey. Yang kelima ialah seterusnya tidak berminat. Maksud di sini tidak berminat ialah
mempunyai sikap tidak ingin ambil tahu persekitaran dia. Dia hidup dalam dunia dia sendiri je. Macam tu. Kan? Dia kurang berminat nak ambil tahu apa yang terjadi dekat sekeliling dia. Sama ada orang tu memerlukan ke tidak. Sama ada orang jiran dia dalam kesusahan ataupun tidak. Tidak berminat. Ini ada segelintir yang masyarakat jenis yang suka menyendiri. Alright. Dan seterusnya ialah komitmen kerja dan keluarga. Kita tak dinafikan. Kita semua mempunyai komitmen sendiri terhadap keluarga, kerja kita kan. Tapi mungkin itu yang menyebabkan kekangan dari segi untuk menjalankan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekeliling. Okey, itu antara punca-punca dia lah. Okey, yang seterusnya ialah apa dia kepentingan jika kesedaran tanggungjawab sosial ini diterapkan ke dalam masyarakat. Okey, jika kita berjaya menerapkan kesedaran tanggungjawab sosial di kalangan masyarakat, tak kira lapisan masyarakat dan juga umur, bangsa dan agama. Pertama sekali ialah ia akan dapat menjaga kebajikan dan saling melindungi antara satu dengan yang lain. Contoh seperti kita dengan jiran kita, kita dengan komuniti kita. Okey, kita dalam masa sama juga melindungi negara kita daripada ancaman penyakit berbahaya ni. Okey, dalam masa yang sama melindungi juga ahli keluarga kita yang tersayang. Yang keduanya ialah dapat meningkatkan semangat patriotik dan juga perpaduan. Okey, ini di sini maksud saya ialah bila kita bersama-sama menjalankan tanggungjawab sosial. Contohnya seperti memberi bantuan kepada insan yang memerlukan, keluarga yang memerlukan. Okey. Ini sebenarnya dapat meningkatkan lagi rasa tanggungjawab, rasa perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama. Okey. Dalam masa yang sama, kita boleh nampak keharmonian masyarakat mana kita saling tolong-menolong. Kan? Okey. Yang seterusnya ialah nilai-nilai murni individu itu dapat ditingkatkan. Dari situ sebenarnya kita dapat lihat seseorang individu itu mempunyai nilai akhlak yang murni, hati yang baik, mempunyai kebertanggungjawaban yang tinggi terhadap ahli keluarga, masyarakat dan juga negara amnya. Okey. So yang seterusnya ialah keharmonian dan perpaduan masyarakat ni sama lebih kurang macam yang saya sebutkan tadi dengan menjalankan tanggungjawab sosial secara bersama-sama. Contohnya musim banjir lah kan, kita bagi contoh. Okey. Contohnya jiran dia tersekat di kawasan rumah dia sebab banjir naik. So disebabkan itu dengan bantuan daripada jiran-jiran yang lain, tak kira bangsa, dari situ kita nampak keharmonian dan perpaduan masyarakat tanpa mengira bangsa agama. Okey, dan juga lapisan masyarakat. Okey, dan seterusnya yang terakhir sekali yang meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap ahli keluarga, komuniti, masyarakat dan juga negara. Okey, dan seterusnya cadangan penyelesaian untuk isu tanggungjawab sosial di kalangan masyarakat. Apa yang saya bercadangkan ialah pertama sekali ialah penglibatan kerajaan, swasta, NGO dan juga masyarakat itu sendiri dalam orang kata menjayakan, menerapkan rasa kebertanggungjawaban sosial ke dalam diri masyarakat. Okey, dia tak boleh hanya dengan satu pihak sahaja bergerak untuk menjalankan orang kata kerja sosial ni. Dia perlu ada sokongan daripada orang kata badan yang lain, daripada masyarakat juga. Mungkin barulah orang kata kempen itu berjaya. Okey. Yang kedua ialah perlu diadakan program dan aktiviti kerja sosial dan sukarelawan. Okey. Yang ini perlu orang kata sentiasa ada.
Tak kira lah dalam organisasi ataupun NGO ataupun individu. Okey, perlu ada keseimbangan dan yang paling penting sekali target dia ialah kepada warga, orang kata golongan belia. Golongan inilah yang sepatutnya dipupuk dari awal untuk kita terapkan nilai-nilai orang kata nilai dan etika yang baik, terutama dari segi tanggungjawab sosial yang mereka boleh rasa mereka ada tanggungjawab terhadap orang lain, bukan hanya kepada ahli keluarga dan juga diri sendiri, tapi juga kepada masyarakat dan juga orang kata kepada negara juga. Okey. So yang seterusnya ialah ketersediaan akses maklumat dan teknologi. Yang ini di orang kata pihak kerajaan, badan swasta, NGO perlu menyediakan memudahkan masyarakat untuk akses terhadap maklumat-maklumat yang perlu, yang penting untuk memudahkan mereka mendapat maklumat tentang contohnya program aktiviti. Mungkin ada masyarakat yang ingin menyumbangkan tenaga dengan menjadi sukarelawan, tapi mungkin tidak tahu di mana saluran yang betul untuk orang kata melibatkan diri. Okey. Dan seterusnya ialah kempen kesedaran ini seperti juga sama macam mengadakan program dan aktiviti kerja sosial, perlu ada kempen. Kempen ni kena kuat supaya masyarakat tahu bahawa adanya program, bahawa adanya kempen-kempen kesedaran ini untuk untuk menyampaikan maklumat, menyampaikan orang kata aktiviti yang berkaitan dengan kerja sosial. Okay. Dan seterusnya ialah role model. Role model ni sebenarnya memainkan peranan penting. Okay. Dan role model yang sepatutnya menjadi ikutan dan tauladan ialah pemimpin kita, ibu bapa kita dan juga public figure. Okey. Orang kata figura ni dia orang tiga figura ni ialah orang kata yang senang untuk orang ikuti. Pemimpin sebelum menguatkuasakan sesuatu, sebelum mencadangkan sesuatu atau mencadangkan sesuatu, pemimpin itu sendiri seharusnya menunjukkan tauladan, seharusnya orang kata orang yang pertama sekali melakukan melakukan program yang bersifat tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Barulah masyarakat nampak dan buka mata betapa dan berbangga betapa pemimpin mereka memang selayaknya dijadikan role model dan boleh dijadikan ikutan. Dan manakala kepada ibu bapa pula, seharusnya dari peringkat orang kata kepada anak-anak mereka dari peringkat di rumah lagi sudah menerapkan pelbagai nilai-nilai dan juga orang kata nilai dan juga etika yang sepatutnya ada di dalam diri anak-anak mereka, seperti rasa hormat, bertanggungjawab, amanah, saling suka, saling tolong menolong, tidak prejudis terhadap agama dan bangsa yang lain. Okey, dan ringan tulang untuk membantu orang lain. Okey, kemudian seterusnya ialah public figure. Public figure ni dia boleh jadi sesiapa sahaja. Okey, mereka sebenarnya tanpa sedar ada kuasa ataupun aura untuk mengajak orang lain membuat sesuatu kebaikan. Okey? Dan yang boleh menjadi ikutan. Okey, dan terakhir sekali ialah penguatkuasaan perundangan, peraturan dan SOP yang lebih ketat daripada yang sebelum ini. Ini bagi menjamin orang kata disiplin dan juga keselamatan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat kita, dan terutama sekali dalam melindungi masyarakat daripada ancaman penyakit COVID-19 ini. Okey. Dan seterusnya kesimpulannya ialah tanggungjawab sosial ni memainkan peranan penting dalam melahirkan masyarakat yang memiliki nilai etika yang baik,
serta sikap kebertanggungjawaban terhadap keluarga, diri sendiri, masyarakat, komuniti dan juga negara tanpa mengira lapisan masyarakat, agama bangsa dan juga tanpa mengharapkan balasan ataupun sebarang ganjaran demi kepentingan diri sendiri dan juga kebendaan. Maka itu penglibatan daripada semua lapisan sama ada masyarakat, kerajaan, badan NGO ataupun individu sangat-sangat memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai tanggungjawab serta etika yang baik. Ini adalah untuk menjamin kesejahteraan, keharmonian dan meningkatkan semangat perpaduan di kalangan masyarakat yang di mana Malaysia ini dikenali sebagai masyarakat majmuk yang hidup bersama dengan apa orang kata kepelbagaian kaum dan juga agama. Oleh itu bersama-samalah kita menjaga dan menjalankan tanggungjawab sosial kita kepada masyarakat sekeliling kita, komuniti kita dan juga kepada negara. Patuhilah peraturan yang sedia ada. Jaga diri, jaga kebersihan, jaga orang tersayang dan juga jaga diri kita. Sebelum kita menjaga orang lain, kita harus menjaga diri kita. Sebelum kita memastikan orang yang selamat, kita perlu memastikan diri kita pun selamat. Okay? So, okay. Itu saja pembentangan saya. Agak panjang sedikit dan harap tidak terlalu jauh daripada tajuk yang kita bincangkan. So, bersama-samalah kita tingkatkan kesedaran tanggungjawab sosial di kalangan kita dan teruskan dengan semangat perpaduan yang ada dalam diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.